Rakam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita bersiaran secara langsung dalam klinik keluarga bahagia. Seperti biasa, kali ini kita bersiaran secara langsung di luar. Jadi pada siapa yang berminat untuk mengadakan klinik keluarga bahagia, sila hubungi kami dan segera. PM tepi, PM tengah pun boleh. Mana-mana PM pun boleh lah, kecuali Perdana Menteri. Itu dia pun banyak kojol lain. Jadi pada petang ini klinik keluarga bahagia bersiaran secara langsung di Garage Kitchen Motorcraft Garage. Jadi pada siapa yang nak dyno motosikal ni, makna nak tune motosikal dia kan, tak kira lah apa jenis motosikal, kemudian cuci baik punya, bagi berkilau balik macam baru. Kalau berbalik seminggu sama yang macam baru, kalau 2 tahun pun jadi baru balik, insyaAllah kan. Jadi datanglah ke Garage Kitchen di mana topik ni? Bandar Baru Bangi. Bandar Puteri Bangi. Bandar Puteri Bangi. Bandar Puteri Bangi special, tompek pencantik special. Kalau kita tengok dia hidang tu pula, ada pula Garage Kitchen ni dia hidangkan makanan-makanan western. Western memang tak ada lah salamat silapi dah, tapi ada chicken chop, ada grill ni, ada lah, kemudian lasagna, macaroni kan. Yang makanan orang siapa BBNU sekarang ni, budak baru nak up, ramailah. Jadi makna boleh minum, yang mana beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin
Setiap hari buka 3 pagi sampai 11 malam. 3 potang. 3 potang. 3 petang. 3 petang. Ayah kau Terperangnya tokek ada 3 pagi. 3 petang. 3 petang sampai jam 11 malam. Jadi siapa yang berminat boleh datang dan boleh juga untuk food delivery pun ada. Akan hantar terus COD sampai ke hadapan rumah. Jarang orang hantar belakang rumah ni, semua depan rumah. Iaitu bersama dengan pemiliknya itu saudara Muhammad Muzamil di 0192327887. Seperti biasa, kita tanpa melengahkan masa pada petang ini, kita bersiaran bersama dengan panel tetap rakan baik saya terharu rasanya. Iaitu seperti biasa di sebelah kanan saya, Ustaz Haji Muhammad Norazman Ahmad, kaunselor paling popular di Seremban. Kerana tak ramai kaunselor dekat Majlis Islam, dia seorang adalah beberapa orang yang support dia, tapi dia ni kapitan namanya, kapten. Kapten kaunselor. Dan sebelah kiri saya adalah Tuan Haji Izzuddin Ghazali atau nama manja je Izu, kan? Yang merupakan kaunselor kanan penjara Kajang. Okey. Jadi kita mulakan soalan-soalan yang telah dikemukakan. Hari ini tajuk kita, sayang kian pudar, kasih beralih arah. Oh, gila tajuk hari ni. Tapi tajuk tu tema saja. Tetapi soalan-soalan pelbagai soalan, dan kepada siapa yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah kemukakan soalan di ruangan komentar di bawah ini. Baiklah. Soalan yang pertama nak ditujukan kepada Zudin. Sihat Ya, alhamdulillah. Zudin pula dah. Tuan Haji Norazman bertukar pula dah. Macam petang ni. Semenjak minum air dalam pakai minyak hitam ni. Wah, tak ada lah. Ini hari ni special nak tunjuk. Air colour lain macam Blue Lagoon. Air Blue Lagoon. Tapi jangan risau, dia tak ada alkohol. Kok mengayau-ayau nak cakap mabuk ke apa minum air itu? Tak ada. Ini air terbaik, memang sedap. Saya cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kosannya nak Asah cuba. sedap terbaik. Resepi istimewa. Siapa yang nak kena datang Garage Kitchen untuk cuba. Baiklah, soalan yang pertama kita mulakan dengan Tuan Haji Norazman Ahmad daripada Iza. Saya ada masalah sikit. Apa pandangan bila suami minta kahwin lagi? Soalan pertama. Alasan dah makan budi dengan perempuan tu. Perempuan tu pun ambil kesempatan atas kesempitan. Apa saya patut buat? Redakan saja ke? Tu soalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petang ini kita bersiaran di luar daripada kebiasaan di Motorcraft Garage Bandar Skuter soalan ni tak tahu memerangkap orang lelaki ko. Bila kita dengar tengok perempuan rolak soalan tu kan. Macam gembira. Macam gembira gitu kan. Jadi maksudnya dalam rumah tangga ni tidak benda ni akan berlaku di dalam sebuah perhubungan perkahwinan antara suami isteri. Jadi bila ada orang ketiga yang berlaku dalam hubungan suami isteri itu, terutama yang disebut tadi tu macam kesempatan dalam kesempitan. Banyak nak sempit itu kan. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam ini, inilah sebenarnya perangkap-perangkap dalam rumah tangga yang kedua-dua pihak kena saling memahami kan. Kadang-kadang alasan yang dibuat oleh pasangan, terutamanya golongan suami, apabila ada hubungan yang ketiga ni, mereka akan mengatakan bahawa nak tolong, nak membantu. Bermula daripada cerita yang berbentuk empati, simpati, itulah yang terjadi. Jadi lama-lama bila tidak kepada matlamat yang asal perhubungan itu, kawan ataupun nak membantu tadi tu, dia boleh menjadi sesuatu perhubungan tu jadi buntu pula. Jadi maksudnya kita kena berhati-hati Nak salahkan orang lelaki pun tak boleh, sebab orang perempuan pun ada juga isu-isu yang menyebabkan orang lelaki mengambil kesempatan itu. Dan orang lelaki pula kena faham bahawa itu bukan ruang yang sepatutnya digunakan untuk dia mengambil kesempatan. Jadi kalau dia tadi soalan Iza ni seolah-olah macam perlu ke saya nak kahwin dengan perempuan tu kan. Jadi janganlah jadikan alasan sebenarnya dalam konteks ni, jangan jadi alasan. Kalau nak kahwin, kahwinlah. Kan? Itu bukan sebab dia tolong-tolong, memang dah dia tiba rasa nak kahwin. Jadi bila bondo dikaitkan benda lain, maka akan menimbulkan perkara yang lain pula. Sepatutnya tadi tu bondo tu tak akan menjadikan masalah. Jadi kalau nak elak tu macam mana tu? Dia perempuan tu datang minta tolong. Dia macam ni. Suami, macam mana?
Kalau dia minta tolong tu dalam isu-isu yang sepatutnya kita boleh mendengar dulu, kemudian kita akan rujuk kepada orang yang boleh membantu dalam isu ini hari Ya, perbankan betul. Kita ada klinik keluarga bahagia. Ha, Bawa dia, jangan cik alasan nanti takut bimbang, timbul fitnah dan sebagainya. Boleh berbincang dengan pihak-pihak yang sewajarnya, yang selayaknya untuk memberi nasihat, kan? Kalau buat pun buat cara terbuka, nak tolong bagi nasihat ke apa, buat cara terbuka. Kat garage kitchen pun tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Oh, dahsyat kita promote ni. Kan? Banyak kali lah nyebut dia dah, kan? Okey, kita beralih pada soalan yang kedua, iaitu daripada Along dari Rawang, dia tuju kepada Tuan Haji Zudin. Sihat Tuan Haji Baik, alhamdulillah. Oh, Tuan Haji, dia dapat bersiaran di luar. Lain macam baju Pak. Dia punya celoreng mana. Celoreng. Ya, lain macam lah. Dia dah semenjak jadi bunga-bunga. Dia punya bahasa sekarang upload ke Facebook pun. Bunga-bunga dia lain lah. Tajuk ni pun dia yang pilih. Tu dia. Kasih balik arah. Dahsyat lah. Soalan pada Along, macam mana nak buat kalau pasangan merajuk pasal perbuatan kita yang dulu? Dah pujuk tapi tak jalan juga. Kaki perempuan keluar malam, perbuatan lama. Saya menyesal sangat. Keluarga tak tahu. Keluarga tak tahu lagi, dia je tahu. Saya dah tak buat lagi perkara tu berlaku sebelum kami berkahwin. Macam mana tu? Cara yang membaca soalan tu pun memang sodih tu kan. Ya, sedih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada saudara Samsul Debat, Ustaz Haji Nur Arzman, liver kita yang sempat bersama-sama dengan kita pada petang ini. Please share, please like, kongsi-kongsi aktiviti kita pada petang ini. Dan bagi menjawab soalan Along tadi nama Along tadi berkaitan dengan mengajuk. So mengajuk ni pun adalah salah satu asam garam ataupun pahit manis dalam perkahwinan rumah tangga. Kalau kita tak mengajuk, suami isteri ni macam tak lengkap lah kehidupan rumah tangga tu, itu biasa. Dan siapa yang kerap mengajuk, sama ada suami ataupun isteri, sama-sama sebenarnya. Cuma kadang-kadang merajuk ni orang kaitkan dengan orang perempuan lah. Orang perempuan kerap mengajuk. Tapi ada juga orang lelaki yang kerap mengajuk. Kadang-kadang orang lelaki yang kerap mengajuk, orang kata buruk orang mana tu kan. Lagi teruk orang mana, lagi teruk, lagi parah jadi. Jadi keadaan bagaimana kita, setiap orang mempunyai sejarah silam masing-masing. Siapa kita sebelum kita mendirikan rumah tangga itu adalah kesilapan yang kita pernah lakukan. Tetapi apa yang kita nak bincangkan adalah hari ini, isunya adalah perkara yang perlu berlaku pada hari ini yang akan datang. Dan saya yakin dan percaya setiap pasangan suami isteri bila nak berumah tangga mesti mereka nak bahagia. Kan, bila berumah tangga mereka mesti nak mencapai satu kenikmatan, keseronokan dalam rumah tangga. Apa guna kalau berumah tangga tapi tak seronok, kan? Hari-hari balik rumah muka masam je, muka sodih je, kan? So tak guna. So semua orang nak perkara tu, tapi setiap orang ada sejarah silam dia. Sebab tu kita kata tak ada orang alim yang tak punya kisah silam. Tak ada pendosa yang tiada dosa-dosa silamnya. So semua ada kesilapan dia. Yang apa yang kita nak pastikan sekarang ni, kalau betul matlamat kita tu jelas, matlamat berumah tangga tu untuk kebahagiaan, untuk mencari keredaan Allah, so kita fokus ke arah tu lah. Kalau ada kesilapan-kesilapan kecil, satu yang kadang-kadang bila buat sesi kaunseling ataupun berhadapan dengan isu rumah tangga ni, yang saya jelas sekali kadang-kadang pasangan suami isteri tak ada adalah duduk berbincang. Kadang-kadang dia tak suka dengan satu-satu sikap. Contohnya suami tak suka sikap yang isteri ni selalu merajuk, tapi tak pernah bercerita, tak pernah bercakap bahawa saya ni tak suka ni awak selalu merajuk ni, saya pening kepala, saya susah, saya pergi kerja pun tak, tapi tak pernah bercakap. Bila kita datang jumpa sesi kaunseling, dia simpan. Bila dia luahkan, dia kata, saya tanya, pernah tak cakap dengan isteri? Tak pernah lah Ustaz, takkan dia tak faham. Ini masalahnya. Kita mengharapkan orang lain faham tentang diri kita, tapi kita kadang-kadang tak nak faham pasal orang lain. Dan satu lagi, kadang-kadang kita tak suka benda tu, tapi kita tak pernah menyatakan kepada orang lain bahawa kita tak suka. So perkara ini asam garam, merajuk. Tapi yang penting, bila orang merajuk, dia punya lawan dia mesti pujuk. Cuma pujuk orang ni pelbagai kaedah dan cara lah. Ada suami yang jenis romantik, mungkin dia pujuk bagi bunga.
kan, ada yang tak berapa romantik, mungkin dengan pasu bunga dia bagi sekali kan. So dia Ada tak tu dia berapa. bagi daun limau. Daun limau. Campur dengan blue lagoon. Macam tu kan. Mungkin nak itu pujuk lah tu. Pujuk kan? tu. So kaedah pujuk tu satu isu lain lah. Tapi pada saya, selagi kita pegang kepada matlamat untuk berumah tangga itu untuk bahagia, carilah solusi, carilah jalan untuk terus memperbaiki perhubungan kita sama ada suami isteri ataupun ibu ayah ataupun dengan anak-anak. Jadi sebenarnya yang perlu kita tahu juga, merajuk ni kena ada. Kena ada. Kalau tak tu rumah tangga tu kan asyik elok pula. Jangan betul. Kan dia mesti ada juga merajuk. Cuma bab kata Tuan Haji Zudin tadi, dah merajuk, capek-capek pujuk. Jangan diqadakkan sekali. Banyak jamak kali kan. Kendian-kendian lah pujuk. Dah tahu baru dah. Kawan tu merajuk, pergi bengkel. Contoh kan. Merajuk, apa yang sudah lama dia buka tempat makan pula. Macam kita tahu ini kan. Jadi maknanya saya nak tanya, ada tak faktor yang kita lihat, mungkin dia bukan lelaki ke perempuan, tak kisah, dua-dua boleh merajuk. Tapi mungkin juga faktor usia, main peranan tak kadang merajuk tu. Dulu tak ada macam tu. Betul. Makin tua makin teruk merajuk Contohlah. Kadang-kadang bila makin tua makin kuat merajuk tu, kadang-kadang ada perhatian yang terlepas pandang lah, kan, terlepas pandang. Kadang-kadang banyak faktor lah yang menyumbang. Dulu suami isteri dalam rumah tangga tu ataupun dalam keluarga tu hanya ada dua identiti saja, ada dua entiti saja, iaitu suami dan isteri. Kemudian datangnya orang yang ketiga. Orang ketiga ni bukannya pengacau ni, datangnya anak. Anak ni sepatutnya dia pengerat hubungan rumah tangga. Tetapi bila anak dah ada, so perhatian isteri kepada suami tu mungkin dah, dulu kalau 100% mungkin dah turun sikit kepada 90%, sebab dah 10% lagi dia kena bagi perhatian kepada anak. So faktor keadaan tu mungkin boleh berlaku. Lepas tu anak pergi sekolah, mungkin isteri yang dulu mungkin tak bekerja, sekarang dah bekerja, dia kena bahagikan masa, usia main peranan juga. So banyak faktor yang kita kena tengok kat situ lah. Cuma kita nak semakin lama usia perkahwinan tu, sepatutnya orang yang duduk ataupun suami, isteri, anak-anak yang berada dalam rumah tangga tu sepatutnya makin lama makin matang. Itu yang kita nak. Yalah, jadi kadang-kadang kena faham lah, kadang-kadang kesibukan dulu berdua kan, lepas tu tiba dah ada anak, lepas tu tiba-tiba dah ada konjo buka bengkel, buka lah kitchen garage kan, garage kitchen contoh kan. Bertambah-tambah lah komitmen lah. Tapi bila ada pemahaman daripada dua pihak, maka kebahagiaan itu boleh dicari. Macam tu lah ayat dia. Cari titik pertemuan, insya-Allah. Bawa berbincang, insya-Allah. Benda boleh selesai. Kenapa nak gaduh-gaduh, kan? Baiklah, kita beralih pula kepada Ustaz Haji Nur Azman sekali lagi. Kali ini soalan daripada Nana. Saya ada beras, bukan beras lah, biras. Saya ada biras yang status dia sekarang pun saya tak tahu dah cerai ke belum. Sebab dari bulan 8 2019 hinggalah sekarang, biras saya ni dah tak duduk dengan suami dia lagi. Biras saya ni ada sewa rumah dekat dengan rumah mertua. Suami biras saya ni banyak luang masa dekat rumah maknya. Mak dan ayah mertua saya tak nak campur tangan dalam hal ini dan biarkan anak lelaki mereka. Pernah saya nasihatkan biras saya minta jumpa orang pejabat agama, dan saya juga ada nasihatkan abang ipar saya tu, tapi saya dikatakan kurang ajar sebab masuk campur. Tapi niat saya cuma nak tengok mereka berbaik semula. Soalan saya, adakah saya berdosa sebab biarkan perkara ini berlaku sampai sekarang? Yang kedua, apakah yang perlu saya buat? Hubungan saya dengan mertua pun agak renggang sikit lepas apa yang jadi. Salah ke apa yang saya buat ni? Niat saya cuma nak mereka berbaik semula. Okey. Ini cerita dalam keluarga punya isu lah. Biras ni orang luar. Anggapan orang bila biras ni orang luar. Orang luar ni jangan banyak cerita lah, diam lah, tengok lah apa yang terjadi kan. Tapi dalam konteks macam ni, dia melibatkan hukum. Sebab di sana, seperti mana yang Nana sebut, abang ipar ni tak sama dah duduk dengan isteri. Soalan dia dah bercerai ke belum orang ni Tapi selalu nampak pergi rumah mak mentua tu, tak duduk rumah dia. Jadi nak ditanya salah, tak tanya sebab salah, macam itulah Jadi dalam konteks keluarga ni, kita seolah-olah macam menarik rambut dalam topung. Rambut tak berselerak, topung pun rambut tak putih, topung tak berselerak lah kan. Jadi siapa yang patut menasihat tu, yang paling doket dengan isu biris ni tadi ialah ibu bapanya lah. So bila dia menyebut kat mak mentua pun dah kena marah kan. Ekor kecoh kepoh hal orang kenapa kan. Inilah sebenarnya roncah-roncah dalam perkahwinan sebab kita dalam perkahwinan ni dia ada boundary.
dia ada sempadan-sempadan. Mana yang kita boleh masuk, mana yang kita tak boleh masuk, kan? Biar diselesaikan dulu oleh ahli-ahli dalam keluarga tu. Kecuali dia minta pandangan daripada kita, itu maksudnya berilah pandangan ataupun sesuatu idea yang perlu dilakukan dalam isu tersebut. Jadi kalau dalam keadaan macam ni, saya rasa Bigas ni, Nana ni perempuan kan? Kita pun tak tahu sekarang ni Nana pun lelaki kadang tu kan. Jadi Nana ni kita anggap perempuan lah ya. Mungkin Nakub namanya. Nana. jadi kita harap Nana ni dia pergi jumpa lah kakak dia tu kan. Kakak ipar dia lah kan, dia kan. Tanya kakak ipar tu, apa sebenarnya yang dah berlaku dari sudut perhubungan tu. Kalau sekiranya dah betul-betul bercerai, tentu arah apa nak kena buat. Kalau tak bercerai, tentu arah apa yang kena kita lakukan. Jadi sekarang ni, kalaulah kita kata dia tak bercerai lagi, maka perhubungan suami isteri tu patutnya berjalan seperti biasa. Duduk sama kan. Kita tautkan balik. Tautkan balik. Carilah jalan macam mana kita boleh nyatukan pasangan suami isteri ni. Tapi kalau dia betul-betul dah bercerai, ada cara lain pula yang kita kena buat. Contohnya, tadilah dia cadang pergi pejabat agama tu kan. Tapi kadang orang ni bingai kan. Ada masalah tak nak mengaku kan. Itulah tu. Dah keluar Babal ayat. lah, babal. Keluar ayat tu lah kan. Jadi nak beritahu maksudnya jangan dipendamkan masalah. Sebabnya kalau masalah tu dibiarkan macam tu, berkaitan pelanggaran hukum, katalah terlafaz cerai contohnya kan. Kita nak tahu status perceraian tu dah berlaku ke belum. Sebab yang menentukan jatuh cerai atau tidak itu adalah mahkamah. Jadi kena pergi ke mahkamah, buka kes, hakim akan memberi keputusan. Kalau sekiranya ada lafaz-lafaz yang disebut oleh suami dalam kisah perceraian tu sah pula, maka disitulah bermulanya hubungan itu tidak ada lagi antara satu sama lain. Kalau sekiranya dia talak satu, dalam edah boleh merujuk. Kalau talak dua pun sama. Cuma bila talak tiga, orang kata, kono guna kaedah apa? Ada tahu manung dua orang ni dah. Cina buto, tu kan? Kono cari Cina yang buto. Yang colik tak boleh dah, yang buto tu kena cari. Kan? Yang butuh. Maksudnya kono kahwin dengan orang lain dulu. Orang tu dah cerai, baru dapat nikah semula. Ni pun banyak ni. Yang istilah kita kata kalau skim macam ni, apa? Tergantung, ya kan? Jadi anak-anak pun yang dalam perkahwinan tu akan jadi confused. Ya. Ayah dengan mak ni masih suami isteri ke dah bercerai. Saya tak kata orang muda ya, orang tua pun banyak sekarang ni kan. Maksudnya masing-masing macam biar macam tu je. Sedangkan tak duduk sama dah ni. Jadi nanti dari segi hukum tu payah kita nak loketkan kepada isu tu. Kalau sekiranya memang dah berpisah, habis edah, dah tak ada lagi dah hubungan tu. Paraid alasan semua tu. Kan? Maksudnya kota-kota tu dah kena kira lain. Tapi kalau masih ada dalam perkahwinan, belum berlaku lafaz perceraian, selesaikanlah benda-benda tu tadi. Kau ada tak suka ke, ataupun ada benda yang dirajuk ke, ada benda yang terusik ke, kena selesaikan. Jadi budaya kita ni, Roma pondam akhir dondam. Jadi yang paling penting sekali, gunakan cara yang paling berhikmah. Kan tanya Hussein ni bukan nak masuk campur dah kak. Cuma nak tahu status akak dengan abang macam mana. Ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa dia tanya kan. Masih lagi suami isteri ke tidak? Dah bercerai ke apa? Dah berapa lama dah? Nak tahu statusnya. Bukan apa kita boleh nasihat dia buat kata pepatah Jawa tu accordingly. Yang sesuai lah. Yang sesuai dengan apa yang berlaku ya. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Nur Azman. Kita balik pada Tuan Haji Izzuddin. Soalan daripada Lela. Seorang duda beranak satu, berkahwin dengan perempuan lain, dapat 2 orang anak. Macam soalan matematik pula dah. Ayo, macam-macam. Berapakah anaknya? Seorang duda beranak satu, berkahwin dengan perempuan lain dan dapat 2 orang anak. Anak pertama dengan bekas isteri dibela oleh bekas isteri pertama. Allahu Akbar. Bekas isteri dibela oleh bekas isteri pertama. Jarang berjumpa dengan anak tu. Perlukah anak itu diberi kasih sayang yang berlebihan berbanding dengan 2 orang anak lagi? Oh, ni soalan ni normal ni. Dia kahwin, dia dapat anak lain. Tapi anak yang dengan bekas isteri tu, macam mana keadaan dia? Jadi terbiar macam tu di bawah jagaan dan seliaan bekas isteri. Jadi adakah
Dari segi itu dia sayang tentulah dia bersama dengan anak yang kat sini depan mata dia. Jadi anak yang tak bawah jagaan dia macam mana. Jadi apa pandangan Tuan Haji Zuddin? Baik, dalam konteks pembahagian kasih sayang dengan anak-anak ni, konsep dia adil dan saksama, kan? Bila kita faham konsep adil ni, meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Memanglah dalam konteks bila kita kata kalau kita anak yang duduk dengan kita ni suka makan KFC, kita belikan dia KFC lah. Saya tak ada kono-mono KFC ni lah, bagi contoh. Kita tak boleh sebut KFC ni. Dia tak saja pun. Dia tak. Lepas tu terbayanglah ayam. Betul. Jadi anak yang seorang tadi tu tapi tak duduk dengan dia, duduk dengan bekas isteri, tapi dia minat makan kitchen garas kitchen itu boleh lah sebab dia tajuk Dia bukan garas dia makan. Kita minat. Dia rumah yang itu. So kita kena bagi yang itu. Cuma dari segi pembahagian ni kadang-kadang ibu bapa seelok-eloknya kena lihat betul-betul apa yang dimaksudkan dengan kasih sayang, yang itu kena bagi lebih. Sebab bila disebut yang sana kena bagi lebih, adakah dia bermaksud yang tinggal dengan dia ni tak dapat kasih sayang ataupun kurang kasih sayang? So sepatutnya dia mesti bagi sama rata lah, check and balance, dua-dua sama, sana dapat, sini pun dapat. Cuma dari satu-satu keadaan, disebabkan kita tahu bahawa yang di sebelah sana kita tak dapat menghadirkan diri kita 100% dekat sana, mungkin ada kelebihan-kelebihan tertentu, tapi janganlah sampai menyebabkan anak yang duduk dengan kita ni kecil hati pula. Jangan sampai nanti, sebab saya ada satu kes, ini kes menarik yang saya handle dekat penjara saya. Ada seorang anak memulakan jenayahnya hanya sebab terasa dengan pembahagian kasih sayang mak kepada diri dia. Bila saya tanya apa yang dimaksudkan dengan ketidakadilan pembahagian kasih sayang tu, hanya dengan frame gambar je. Dia kata dia heran kenapa mak dia letakkan frame gambar abang dia dekat atas amari tu, tidak gambar dia. Dia simpan kan. Tapi dia tak tanya dekat mak dia. Tapi mak dia pun tak adalah mengatakan bahawa dia letak frame gambar abang dia tu, dia tak sayangkan adik dia ataupun dia tu lah. Dia berapa beradik? Dia ada 5 orang adik-beradik. Abang dia yang sulung, lepas tu 3 orang kakak dia yang kecil sekali. Dia memendam rasa. So akhirnya dia rasa setiap lepas tu dia buat kesalahan kecil, dia rasa mak dia tak sayang dia. Dia buat kesalahan kecil, mak dia tak sayang dia. Dia rasa sendiri. Dan saya cakap dengan dia, saya tak yakin. Bila saya tanya dengan dia, baru dia dapat, orang kata dalam kaunseling ni celik akal bahawa selama ni mak saya sayanglah saya rupanya. Memanglah mak tu sayang, tapi disebabkan satu peristiwa, satu kejadian di mana frame gambar abang dia yang diletakkan atas amari, bukan gambar dia. Dia mempersoalkan dalam diri dia. Itu yang ustaz kata tadi, biar dia bila dia pondam, dia dendam, kan? Dia simpan, dia tak pernah bertanya, dia tak pernah apa, hanya dengan frame gambar tu saja dia mengatakan bahawa mak dia tak sayang dia. Sebab tu dari segi pembahagian, dari segi kasih sayang, mak dan ayah ni kena very inilah, sebab memanglah kita pun tak tahu sama ada betul kat tindakan kita ni apa benda. Tapi kalau dengan macam saya sendirilah ustaz, saudara Samsul Debat, saya selalu tanya anak saya, bila saya marah, bila saya rotan ke, bila saya kata apa, lepas tu saya tanya, agak-agak ayah sayang tak kat awak? Kita saja nak test dia kan. Kita nak tahu pemikiran dia, persepsi dia terhadap diri kita tu. Sebab kalau dia kata ayah tak sayang, kenapa kata ayah tak sayang? Kan? Tadi ayah rotan, tapi selama ni awak pergi sekolah siapa hantar? Ayah. Kalau awak nak ni siapa? Ayah. So ayah tak sayang? Yelah ayah sayang lah. So dia, pemikiran dia tu mesti Lepas tu dia tamah tu. Dah lah frame orang tak ada satu. Kan? So benda-benda itu kadang-kadang nampak kecil, tetapi bila disimpan kan. Ada juga kes-kes yang berlaku, contohnya anak duduk di asrama kadang kan. Yalah kadang-kadang kita ni ada WhatsApp group ke apa kan, yang duduk asrama tu nolan Elio je tengok kita makan apa-apa hari-hari kan. Kan? Itu memang masalah biasa. Lepas tu kita kena tahu juga. So nanti kakak, nanti ayah tak dapat tengok, ayah kena itu adalah. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita nampak alah biasa je benda tu kan. Tapi rupanya anak ni dia memendam, dia simpan, dan akhirnya sebab benda kecil tu dia melakukan kesalahan besar. Sebenarnya dia nak tarik perhatian tapi gagal dapat perhatian, akhirnya dia rebel dalam diam. Dia memberontak dalam diam. Jadi mak dia kata dalam hal ni kena hati-hati. Kita tak sangka jadi kepada semua. Pastikan semak balik frame atas almari tu. Bukan apa, kadang-kadang betul benda yang diceritakan tadi memang tepat sekali dalam peristiwa harian kan. Kadang ada kita pergi makan, ada anak kita dah mula masuk asrama, dia terasa tak tunggu kita pun. Makan, lepas tu dia hentak pintu bilik.
Dah tetangga pintu tu. Satu hal pula nak kena bayar pintu kan. Lepas tu tadi betul lah, kita kena jelaskan dalam perkara ni. Sebab kita tak tahu anak menangguh rasa. Tadi kami gurau tadi cerita minum air minyak hitam lah apa semua. Jangan risau, tak ada dah. Di garage kitchen ni ada macam-macam. Tu dah, kita ada fish and chip, pan fried salmon fish. Pan fried sea bass fish, grilled rack of lamb, braised lamb shank. Saya ingat shark tadi, shank. La ilaha illallah. Saya pun tak reti nyebut dah. Carbonara aglio olio, prawn tomato mushroom chili flakes, arrabbiata, curinara, bolognese. Apa ni caranya apa dah? Bolok. Apa bunyi tu? Ya Allah, banyak dan begitu juga aneka ni, cheesy wedges, chicken nugget, french fries, coleslaw, mashed potato, linguine chicken, carbonara, macaroni and cheese, spaghetti pink sauce with meatball. Dan begitu juga ada pelbagai jenis air. Saya tengok di sirap tak ada. Sirap tak ada. Yang ada sirap Bandung, sirap sesaja tak ada, tetapi boleh request. Jadi ada pelbagai, begitu juga ada frappuccino series dan macam-macam lagi chicken grill with fried rice, chicken chop with fried rice. So macam-macam. Jadi pada siapa, pastikan datang ke Bandar Seri Putra Bangi untuk mendapatkan menu-menu yang istimewa ini. Baiklah, kita beralih kepada Ustaz Haji Nur Azman Ahmad. Ni tak disebutkan namanya, tetapi dia nak minta pandangan. Dia kata, saya nak minta pendapat. Macam mana nasihat pada tunang saya yang dah lama tak balik rumah mak dia sebab terasa dengan maknya. Tunang saya selalu nasihatkan dua orang adik perempuannya yang selalu balik tengah malam. Tapi maknya tak suka tunang saya marah dan tegur adik-adiknya. Sampai satu hari itu adiknya lari dari rumah dan tunang saya terdengar maknya cakap pada adik-beradik yang lain yang tunang saya ni bawa malang sampai adiknya lari macam tu. Raya puasa dan raya haji dia tak balik rumah mak dia. Saya nasihatkan tapi dia dah terasa hati sangat sampai tak nak dah balik. Saya sedih dengan apa yang jadi. Dah lama lagi nak kahwin. Risau saya. Tunang ni. Dia belum masuk dalam kogo tu lagi. Belum. Tapi dia dah nampak dah roncah-roncah yang ada dalam kogo tu. Maksudnya, ini bukan sebab frame lah. Apa? Ini sebab balik lambat. Cerita lain. Ni cerita lain, dia balik lambat. cerita budak ni tadi kan. Maksud dia ialah dia besok kan masuk dalam keluarga ni. Betul, dia risau. Jadi abang ni satu positif kat situ prihatin. Tapi cara dia dengan adik-adik tu membuatkan adik tu kocak hati dan lari. Betul. Dan Mak pun sekarang ni pun jadi bahan jugalah dalam hal ni sebab adik dah tak balik haji, dah tak balik rumah, dah tak bertanya berita. Jadi sedih lah benda ni berlaku kan. Ialah dari aspek spiritual, kita kalau nampak benda-benda macam ni kan, ada gangguan sebenarnya. Sudah mula diganggu oleh anasir-anasir negatif yang nampak ataupun tak nampak di mata kita lah. Sebab itu dalam kaunseling keluarga, apabila berlaku konteks yang macam ni, tadi saya sebut ada boundaries, ada sempadan. Kemudian ada juga perhubungan-perhubungan yang menyebabkan berlakunya permasalahan. Contoh tadi teguran yang tak kena cara. Kemudian abang rasa macam dia mempunyai kuasa veto dalam keluarga tu. Mungkin dah tak ada ayah kot, dialah keluarga, dialah bapa kepada keluarga tu. Jadi cara abang mengurus adik-adik menyebabkan adik-adik dia macam ini kan. Dan tunang ni nak togur pun tak kono, tak togur pun tak kono kan. Betul. Sebab adik dia. Adik kepada tunang tu. Bakal adik ipar lah ni kan. Jadi macam mana nak buat, mungkinlah dalam konteks macam ni boleh dapatkan pandangan sebenarnya daripada orang yang boleh membantu. Contohnya macam orang dah bertunang ni kan, impian dia nak kahwin, betul tak? Mungkin pada satu masa bakal tunang ataupun bakal suami tadi tu akan mendongak cakap tunang ni. Masa tu grab lah the chances tu. Sebab beritahu dia, mungkin awak tension, mungkin awak dalam keadaan tekanan, kita pun nak kahwin, betul tak? Kalau dalam keadaan sebelum kahwin macam ni dah terjadi pada keluarga ni, apatah lagi besok kalau saya masuk dalam keluarga ni. So apa kata kita dapatkan pandangan, dapatkan nasihat macam mana nak uruskan adik yang berdua ni. Di samping mak tadi mainkan peranan untuk membujuk ataupun memaklumkan kepada anak gadis ni ini salah maksud ataupun persepsi yang tak betul, tepat kepada abang tu tadi. Kan? Bukan keluarga ni saja, banyak keluarga berlaku begini kan. Mana misperception ni tadi. Bila kita fikir lain daripada apa yang sepatutnya kita fikir, berlakulah
kita kata komunikasi breakdown ni. Berlakulah perkara-perkara yang kocik dah mula bosak. Betul tak? Banyak kali saya ingatkan dalam klinik kita ni, bono-bono kocik jangan dibosah-bosahkan. Tapi bono-bono yang bosah pun jangan dikocik-kocikan. Banyak dalam keluarga benda yang remeh-temeh, kita maksudnya ada ruang untuk memaafkan, untuk bersifat terbuka, untuk belajar menerima, ataupun belajar untuk fikir apa yang orang lain fikir. Cuba belajar fikir macam orang tu fikir. Bukan dalam konteks ni kita nak bela abang tu, tidak. Tapi abang pun kena fikir apa yang adik tu fikir. Maksudnya kocik hati kan. Kalau patut minta maaf, abang minta maaf lah, betul tak? Semata-mata untuk apa? Menyambung balik silaturahim ni. Sebagai seorang ibu pasti sedih, betul tak? Menengok anak bercakap-cakap, menengok anak bergaduh-gaduh kan. Yang tu tak balik, yang ni tak bercakap, pasti sedih kan. Dan hari ni live kita pun ramai juga di kalangan ibu bapa kan. Jadi ini yang ibu bapa tak mau berlaku kepada anak-anak. Sebab itu psikologi kekeluargaan ni sebenarnya semua orang kena belajar dah sekarang kan. Macam mana kita boleh menyumbang kepada keharmonian sebuah keluarga. Bukan kita menjadi punca kepada perpecahan sebuah keluarga. Kalau nampak adik-beradik tu mula dah menunjukkan bibit-bibit perpecahan, apa peranan ahli-ahli keluarga yang lain sebenarnya untuk membantu dalam konteks menyatukan mereka. Sebab Nabi kata dalam hadis Rasulullah SAW, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Tak masuk syurga, maksudnya tak bau syurga langsung lah. Jadi kalau kita buat amal ibadah yang banyak pun, sedangkan berlakunya perseturuan antara keluarga, ini tidak akan memberi makna kepada ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kita tengok tadi dari segi, yalah, mungkin mak lah tadi dia terasa dengan mak dia tadi kan. Pada saya kita kena faham, mak ni seorang tua, dia meluahkan apa rasa. Tapi dia tak maksud pun. Kan, dalam banyak-banyak event, dalam 100 kebaikan yang mak kita buat, takkan satu tu kita nak besar-besarkan. Jadi bagi masa. Tapi kau hari-hari dia cakap, mak ni kenapa lah mak marah? Bincang dengan mak balik. Apa cerita mak marah apa? Bincang elok-elok. Jadi kadang mak tu marah, dia kata bawa malang tu sebab masa dia tengah sedih, masa dia tengah marah, dia pun tak fikir dengan betul-betul, dengan rasional, dengan waras lagi masa tu. Jadi lepas tu kadang macam mana kita nak beri adik kau ni, macam tu sudah bila abang elak tak balik dah menambah khusus mak tu. Lagi susah kan. Jadi mudah-mudahan kepada saudara Megat, harapnya apa ni, Megat pula tak siapa nama tadi, tak ada nama kan. Yang tidak bernama tadi, dan berpuas hati dengan jawapan telah diberikan. Baiklah, kita beralih kepada Tuan Haji Izzuddin. Soalan pada Megat. Saya ada masalah dengan mak saya sendiri. Mak saya, tengok ni mak betul. Tadi isu tadi tak puas hati dengan mak juga. Saya ada masalah dengan mak saya sendiri. Mak saya asyik tak puas hati dengan apa yang saya buat. Saya selalu pujuk hati dan memaafkan mak saya. Tapi dalam diam, mak saya mencari sokongan dengan orang luar yang tak duduk sekali, dan membuatkan saya dan isteri kelihatan buruk. Makna dia dengan bini dia tinggal dengan mak dia. Mak saya sanggup mereka-reka cerita demi meraih sokongan maksimum. Mohon cadangan untuk saya. Ada pula mencari sokongan mak leha maksimum betul. 7 hari mencintaiku dua. Okey. Dia cerita pasal maksimum ni macam sesuai pula dengan tajuk kita motor ni, kelajuan yang maksimum lah. Kelajuan yang maksimum. Okey. So topik dia berkaitan dengan mak ni lah. Bab kecil hati dalam keluarga ni biasa berlaku sebab kita ni individu berbeza-beza, didikan kita, latar belakang kita, mak bapak kita, sekolah kita dan sebagainya. Memang perbezaan dalam rumah tangga, perbezaan dalam keluarga ni adalah perkara biasa. Cuma bila kita kena faham dalam konteks, bila kita belajar tentang kaunseling keluarga ni, dia ada satu struktur, hierarki, ada struktur dia, mak ayah ni dia berada di peringkat yang paling tertinggi, di peringkat yang paling atas sekali. So bila kita berbicara dengan mak kita tu, kita kena sedar bahawa kita ni adalah mak, kita ni adalah anak. Tolak ke kanan, tolak ke kiri, tolak ke depan, tolak ke belakang pun kita ni tetap anak. So ada setengah-setengah pendapat yang faham, yang bersetuju bahawa kadang-kadang apa saja kata mak walaupun salah, terimalah selagi dia tidak bertentang dengan agama. Kadang-kadang kita nak bercerita tentang pandangan dan pendapat kita ni susah sebab setiap orang ada cara, ada kaedah, ada pandangan dia sendiri. Cuma dalam konteks ni pada saya, tadi Ustaz Nur Azman tadi pun dah sebut berkaitan dengan sempadan. Dalam konteks keluarga ni kita ada sempadan kita.
So anak jangan masuk, jangan terlebih sempadan masuk kawasan mak. Mak pula ada waktu-waktunya tak boleh masuk kawasan anak, dia ada communication dia. Dan cara-cara dia. Kadang-kadang bila mak ni dia memenangkan orang luar berbanding dengan anak dia sendiri, mungkin ada isu-isu yang kecil tidak diselesaikan dengan baik. Kadang-kadang pandangan, pendengaran, penglihatan mak beranggapan. Ni kita cerita tentang persepsi lah. Mungkin pandangan dia berbeza. Kita pula niat kita lain, cara kita berbeza. Dan dalam konteks pula hari ni, mungkin mak kita yang mungkin dah berusia sikit ke apa ke, dari segi pandangan dia dengan keadaan sekarang ni mungkin ada jauh sikit dia punya gap dia tu. Tetapi walau bagaimanapun kita kena letakkan bahawa mak kita ni di atas. Sebab mak kita di tangannya ada rahmat, mak kita di tangannya ada keberkatan. Apalah guna kita hidup kat dunia ni kalau mak kita tak rahmat kita, tak berkat kita. So kita kena yakin dan percaya bahawa apa yang kita ada hari ni sebenarnya, kalau tak ada doa daripada mak dengan ayah kita, mungkin kita tak jadi apa-apa, kan? So benda-benda kecil macam ni, kalau boleh dibawa berbincang, duduk elok-elok. Kadang-kadang saya suka nak galakkan lah. Ramai orang salah faham. Dia kata bila waktu makan jangan bercakap. Dia sebenarnya dalam Islam jangan bercakap ketika makanan penuh dalam mulut, kan? Itu jangan bercakap. Tapi sebenarnya waktu yang paling seronok nak berbincang, nak menyatakan hasrat, nak duduk discuss apa yang sepatutnya waktu tengah makan tu lah. Tapi jangan bergaduh depan rezeki. Itu kepantangan orang tua-tua dulu, kan? Depan rezeki jangan gaduh, tapi tanya. Satu lagi, waktu tengah kunyah yang sadap-sadap tu jangan sebut tentang duit. Jangan dia, orang kata dia putus, dia kacau dia punya selera tu lah, kan? Terbantut dia, kan? Dah cerita, kau ni baru dia eloknya time tu bincang, kan? Apa yang sonok-sonok, yang apa planning apa. Memang culture kita sebab tu masa hari tu tempoh PKP hari tu, kita di antara susah betul nak ni, sebab budaya kita ni asal makannya jumpa. Asal jumpanya makan. Memang sebab tu orang tak boleh terima keadaan dan sebagainya. So itulah konteks dia. Sepatutnya masa PKP hari tu kita duduk ramai-ramai kat rumah, makan sama-sama apa benda, bincang apa yang patut. So banyak permasalahan boleh terlerai kat situ. Betul. Jadi mana kata dalam hal ini kita janganlah manja-manjakan, jangan membesar-besarkan perkara yang bondo boleh selesai sebenarnya, kan? Jadi sebenarnya kita yang terasa meraih sokongan maksimum. Siapa yang bertanding, siapa yang melawan? Kan? Jadi dalam hal keluarga kita ni, menang jadi arang, kalah jadi abu, tak jadi apa dah, kan? Baiklah, kita beralih pada Ustaz Haji Nur Azman. Soalan terakhir pada petang ini daripada Bawang Busuk. Nama pena Bawang Busuk. Kisah saya dah berlanjutan selama 37 tahun. 10 tahun yang pertama kami sama susah senang sebab baru bekerja. Selepas itu dia langsung tak bagi nafkah sehingga kini. Usia perkahwinan kami mencecah 37 tahun pada 31 Julai yang lalu. Besarnya anak, makan minum, pakaian, sekolah hingga tamat universiti, sayalah yang menanggungnya. Makan pakai dia pun di bawah tanggungan saya juga sebab tak nak gaduh depan anak-anak. Saya telan semuanya, penuh hati dan perut ni dengan air mata. Sampai ke hati kepala perut dah. Air mata tu dah. Usah banyak air. Alasan dia cuma tak ada duit, walaupun sebelum pencen gajinya mencecah 5 angka. Kan? Lumayan juga. Kini saya sangat berhati-hati bila berbelanja. Hanya ingatkan anak cucu sahaja. Kalau ikutkan mahu bercerai saja. Anak-anak menahannya. Macam mana tu ya? Ustaz lah orang yang terbaik jawab soalan ni. Logo saya dapat baca soalan ni. Busuk botol bawang tu tak? Usah. Berbau dah. Cerita yang dipondam ni. Betul tadi kan, 37 tahun kahwin ya. Bukan satu tempoh masa yang pendek. Tapi tahniahlah kepada puan dia. Sabarnya dia menghadapi keadaan ni. Semata-mata pengorbanan untuk keluarga. Yalah, sabar pun ada had kan. Kalau sabar-sabar lama tinggal lah kau. Tapi alhamdulillah cerita tinggal tak ada. Cerita adab ada. Adab lah. Adab sabar. Ya, bila tertanya apa yang buatkan akak sanggup mengadap tu. Yalah, kalau tak adab kan tak payah lah kotor tinggalnya kan. Tu tak ada dalam soalan tu, saya tambah tadi tu kan. Jadi bila cerita macam ni, makna pengorbanan seorang wanita, seorang isteri, seorang ibu untuk memastikan rumah tangga dia berjalan seperti rumah tangga orang lain. Walaupun nampak semua berjalan lancar, tapi hakikatnya puan ni lah tahu macam mana dia berketuntih kan, kata orang sembilan bakal capui membuat semua tugasan dalam rumah tangga yang sepatutnya boleh dibuat bersama-sama oleh suami dan isteri. Tapi
dalam konteks ini saya menyentuh sikitlah dari segi hukum. Maksudnya bila suami mengabaikan tanggungjawab, suami tak memberi hak isteri, suami tak melakukan amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang kat dunia ni tak ada siapa-siapa lah yang akan ambil tindakan pada kita, sebab tak ada orang tak tahu kan. Tapi sebagai hak dalam perkahwinan, seorang isteri sebenarnya dia tak boleh berdiam diri. Dia boleh menggunakan hak-hak yang ada dalam undang-undang untuk dia menuntut. Mungkinlah puan ni tadi tajuk tak kosor, betul tak? Tak kosor tu. Sekarang banyak cerita benda yang tak patut terjadi. Tapi macam itulah, pondam, simpan, apa nama tadi, air mata sampai ke parut. Kan? Air mata tu kat penuh hati dan paut ni. sampai ke kaki dah sekarang ni dah penuh. Dan itu bulan 7 kan ni ada tahu lah. Sampai ke kaki dah banjir apa. sampai ke bukul Penting. sampai ke lutut pula kan. lutut. Ya Allah, sian puan ni kan. Tapi macam mana pun dia kuat lah, dia kuat. Orang perempuan tu dah kelebihannya pula kan. Daripada lamah kita tengok tu, tapi dia sepenuhnya kuat. Orang lelaki nampak gagah kasar, tapi ada kalau lamah je. Betul. Jadi sekarang ni kita dalam rumah tangga ni macam puan ni tadi, saya nak sebut undang-undang tadi tu, ada hak yang isteri boleh tuntut di mahkamah. Kalau tak dapat hak nafkah, contoh anak-anak tidak dirundingkan, boleh datang mahkamah, bercerita dengan mahkamah. Dan di mahkamah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bukan tauhid bercerai, dia ada proses suluh namanya, proses untuk pengislahan. Sulhun khair katanya, berbincang tu baik. Tapi di mahkamah lah. Bila di mahkamah, kalau sekiranya contoh aduan isteri tadi, suami ni tak jalankan tanggungjawab bla 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 bla, jadi mahkamah kata atas perintah ni kamu diperintahkan untuk memberi nafkah kepada isteri. Kat depan hakim tu enggak angguk kan. Tapi isteri melaporkan dia masih lagi tak menjalankan tanggungjawab tu. Balik kepada majlis suluh tadi, dia boleh buat tuntutan untuk penguasaan perintah. Buat potongan gaji. Itu belum sampai ni. Goram dah ni. Contoh tak rapih. Tapi orang ni dah pension tadi kan. Potong pension. Maknanya pension pun maksudnya ada cara dan kaedah, boleh lagi isi tu buat tuntutan hak dia. Betul. Kalau yang masih bekerja dia senanglah. Perintah tu bawa je ke majikan. Majikan akan kuasakan perintah. So suami mau tak mahu, suka tak suka, kena terimalah perintah tu kan. Jadi isteri yang terabai dari segi hak-haknya juga, macam nafkah tadi, kata orang dia sebut tadi tu pada kahwin tak pernah dapat nafkah. Betul. 37 tahun tak pernah ngasah. Orang bohong kita lelaki lelaki pula kan. Takkan tak pernah ngasah langsung duit Dan. Jawab dia lah. Yalah kan. Jadi orang bila dah bergaduh tu semua terkeluar. Jadi isteri boleh menuntut hak dia nafkah yang tertunggak. Mungkin ramai tak tahu. Mungkin lelaki pun tak faham. Mana bagi kau tu canai tu. Tu Nafkah lah tu kan. Canai gitu. Aman tak marah kau tu kan. Jadi kalau tak marah tu timbullah benda-benda yang tak senonoh. Ya betul. Jadi sekarang ni puan ni beranggapan pada kita lah di petang ni kan, kalaulah ikutkan mahu bercerai saja, betul tak? Anak-anak menahan. Tak apa lama umur pun dah cenya nak cerai kan. Gaya sok mana nak balik mahuan kau mahatuk, betul tak? Cubalah fikir logik macam tu kan. Tapi perasaan ni tak boleh ditipu. Kalau dah tak suka, bukan apa mah tajuk kita tadi? Kasih balik arah. Sayang makin pudar. Bukan pudar dah, sound sajuk dah ni kan. Sound sajuk. Pudar Sound sajuk. Dia pudar ni nampak tak nampak, ni buta tahu ni tak nampak. Macam tu lelaki Kan? orang. Jadi banyak pasangan macam ni sebenarnya kat luar sana kan. Jangan ambil gengah, jangan ambil. Jadi mereka kekal sebagai suami isteri kerana mereka melihat kebahagiaan orang lain walaupun mereka sebenarnya menderita kan. Jadi inilah perjuangan pengorbanan seseorang dalam kehidupan berkeluarga. Macam kes puan ni tadi, dia korban adalah kebahagiaan dia sedangkan kalau nak buat keputusan tuang pada dia. Baik. Jadi sekarang ni kalau suami mendengarlah kisah ni ataupun suami-suami yang ada, belajarlah bagaimana kita boleh memahami apa yang isteri sedang rasa. Begitu juga isteri belajar nak faham apa yang dalam kepala suami ni. Sebab tak semua orang lelaki tu betul dan tak semua perempuan tu salah. Okey, baiklah. Jadi mana kata ada saluran-saluran, jadi jangan dilayan, dibiar-biar, ditahan-tahan pun kadang-kadang tak elok juga. Boleh mendatangkan tekanan perasaan, mental dan sebagainya. Jadi
Mana boleh selesai, cari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan dipendam-pendamnya. Jadi saya nak petik satu soalan untuk Tuan Haji Izzuddin sebelum kita buat kesimpulan. Kejap tuan-tuan, kan? Macam apa kan, macam marilah laju tu kan. Macam mana laju air Blue Lagoon ni saya minum. Kejap pada tadi kamu ngajar ni, sadap pula kan. Jadi soalan pada Maude Ahmad. Ustaz, tolong bagi nasihat pada setengah orang yang suka membandingkan pasangan hidup mereka dengan orang lain. Contohnya dari segi paras rupa dan penampilan. Kan macam-macam kan abang tengok tu orang tu handsome abang. Apa benda contohlah. Yang suami kau tengok bini orang tu main lawa kau berong-berong. Contohlah ada yang benda nak condemn. Jadi mungkin Tuan Haji Izzuddin boleh bagi respons sikit. Baik, dalam masa yang ada ni kan. So sebenarnya bila kita membandingkan diri kita dan dengan orang lain, sebenarnya kita dah mendatangkan satu ancaman kepada diri kita. Ancaman. Kita dah meletakkan stres, dan kehidupan kita ni kita nak hidup bukan saja nak nampak cantik, nak nampak lawa, nak nampak handsome, kita nak nampak bahagia kan. Jangan terikut-ikut sangat dengan tagline yang ada tu kan. Muka tak handsome tak apa asal kaya tu. Bahaya juga tu kan. So dia banyak faktor-faktor yang lain. Nyanyi kaya. So banyak-banyak faktor-faktor lain yang kita kena tengok. Dan membandingkan diri kita, isteri kita, suami kita dengan orang lain ni memang sampai ke sudah tak akan selesai. Tak akan selesai. Baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, 2-3 hari ni akan ada sibuk suami membandingkan dengan seorang artis yang sedang berkahwin kan. Ramai yang kecewa. Ramai bola perasaan. Kita kena redha, terima hakikat. bukan senang kita menerima keadaan ini, tetapi kita kena terima. Kena terima kan. Dia dah rosak. So itulah keadaan dia. Kalau kita sibuk membandingkan, nanti dia akan ada isu-isu yang ni. Cuma bila kita melihatkan perbandingan itu satu kebaikan untuk diri kita, so ambil lah kan. Kalau betul kita perlu melakukan perubahan yang ke arah lebih baik untuk kebahagiaan rumah tangga kita, buatlah. Tetapi janganlah kita suruh jadi cantik macam orang tu, tapi sokongan kita tak bagi, masa kita tak bagi, ruang kita tak bagi. Tapi ada banyak-banyak isu lain lah. Macam isteri kita nak cantik, tapi dia nak pergi, contohnya nak pergi gym kau kan, nak pergi tu, tapi jangan kau keluar, jangan duduk rumah ni. Dia pun poning kat kepala kan, dia tak dapat sokongan. Dia dah boleh ada progress. Aku tengok kau macam tu je. Mulut kuih dapang, dekik jari kelingking dah. Saya tengok dah susut sikit nampak. Susutnya. Lepas ni kan jari-jari lain. Macam tu lah kan. Macam tu lah cerita. Okey, terima kasih banyak. Jadi mungkin sebagai ruangan yang terakhir, kita akan bagi setiap panel untuk membuat kesimpulan, dan kemudian kita boleh mempromokan produk-produk tertentu, termasuk juga kita akan mempromosikan garage kitchen kita pada hari ini. Jadi kepada Ustaz Nazman, sila untuk buat kesimpulan. Alhamdulillah kepada klinik kita pada petang ini. So bersama dengan majlis pada petang ini, kita ada satu bacaan yang mungkin boleh dikongsikan dengan penonton di sini dan di luar sana. Ini ada satu bahan bacaan bukan ilmiah, bacaan santai dengan tajuk buku ni, oh baru ku tahu. Tahu apa? Tahu sumbek, kau nak bacalah kan. Sebab dalam ni ialah berkaitan dengan isu-isu kehidupan biasa yang kita lalui seharian, yang kita tahu. Tapi bila kita baca bahan bacaan ni, buku ni, kita kata oh baru ku tahu tu. Kosan ni kan? Contohlah, saya ambil satu tajuk. Ada satu topik kat sini, tulis memang kelakar sikit lah tajuk ni. Kontut, kau tak kontut. Jadi bila kontut, aduh kau tajuk macam ni buku ni buat kan. Rupa-rupanya kita kadang confuse tengah solat tu, kita kontut ke tidak? Rupa-rupanya ada dua syarat. Pertama bunyi, kedua bau. Mana satu? Jadi dia boleh dah bunyi dah, menggaung bunyi tak ada lah, tak kontut kot. tak bunyi, tak bunyi. Bunyi lah bau lah. Jadi semayang ni Jadi buku ni dia membantu kita untuk mengungkai. Maknanya rupa-rupa kalau macam tu tak batal. Disokong pula dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ni bukan main tulis-tulis ni kan. Penulis yang mencari siang malam ni sumber-sumber hadis sahih untuk membantu kekeliruan kita tu. Dan yang paling penting sekali. Ya. Ni kita tak masuk lagi dalam wow ataupun dalam go shop.
Kita sedang di Motor Garage hari ni. Garage Kitchen. Okey, jadi berapa harganya? Berapa harganya? Nak dapatkan naskah pada hari ini, alhamdulillah kita bawa ada sedikit untuk sesiapa yang berminat ataupun siapa yang perlukan buku ini secara online. Baik. So seperti biasa kita akan ada PM nombor di situ 011-1057-2630. Harganya murah sahaja berbanding dengan ilmu yang ada di sini. Hanya RM17 sahaja. Bagi yang mereka perlukan online dan post RM23. Jadi sesiapa yang berminat boleh berjumpa dengan saya ataupun penulis sendiri hari ini ada datang bersama-sama dengan kita. Nak sign boleh lah, nak sign. boleh. sign. Ada hari ni. Jadi insya-Allah jadikan dia bahan bacaan keluarga. Tapi bantah kan? Ya. Baca satu tajuk, bantut terlalap. Jadilah satu kan. Ataupun wakaf ilmu. Wakaf betul? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan beli wakafkan kepada institusi. Betul. Sekolah ataupun surau, masjid kan. Inilah jariah-jariah yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita untuk kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tuan Haji Zuddin silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Samsul Debat, Ustaz Haji Nur Azman. So hari ini kita dah bersiaran untuk kali yang ke-6 sebenarnya klinik keluarga bahagia, dan saya pun dah dapat beberapa feedback yang baik tentang perkembangan tentang klinik keluarga bahagia ni. Tapi klinik kita ni dia tak macam klinik sakit-sakit fizikal. Contoh datang cek sesemua demam batuk, bagi ubat, lepas tu jalan. So ada kaedah-kaedah, permasalahan-permasalahan yang kita bincang dekat sini perlu diperhalusi. Ada contoh-contohnya, kadang-kadang kita kena buat lakonan. Contohnya kadang-kadang bila saya dekat penjara ni, bila kita tanya dengan dia, makcik ni anak nak balik dah daripada nak bebas daripada penjara ni kan. So kena tengok-tengok lah dia, ponek dah, lotih dah, berbuih mulut. Bila tanya tu kan, betul ke berbuih? Tak adalah berbuih dah, tapi sampai kau teruk macam tu lah. Tapi kadang-kadang kaedah dan cara, tadi Ustaz Nur Azman pun ada sebut, cuma kadang-kadang kaedah dan cara tu. So bila kita datang buat sesi kaunseling, kita bincangkan, kita role play kan, macam mana cara dia tegur anak tu. Kadang-kadang saya dah tegur dah tuan, saya dah tegur dah, tapi tak jadi. Tegur yang macam mana? Sebab tu bila kita buat sesi kaunseling, kita membincangkan benda tu lebih terperinci. So jangan ambil apa saja isu yang kita bincangkan hari ni, oh macam tu cerita kan. Sebab ada setengah-setengah tadi, oh maksudnya lepas ni kalau nak letak frame, letak semua gambar. Mungkin isu frame gambar tadi tak ada masalah dengan keluarga lain. So jangan ambil mudah je. Nanti besok ayah dah bagi kasih sayang yang sepenuhnya. Apa bukti semua frame gambar kau semua ada kat mari tu. Tak ada yang tertinggal. Jangan salah faham, jangan salah faham. So kena jelas kat situ kan. So setiap keluarga dia ada isu-isu tertentu. Dia ada pola interaksi dia berbeza-beza. So ini yang kita kena bincang dan perhalusi. Cuma saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton secara live maupun nanti ada ulangan-ulangannya lagi. Terus like and share kita punya klinik keluarga bahagia. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya kita sampai ke penghujung rancangan. Sekali lagi saya ingin beritahu, rugi kalau anda tak datang. Kita ada banyak menu istimewa. Penaja kita hari ini kita bersiaran secara langsung di Garage Kitchen Motorcraft Garage, yang mana pelbagai hidangan-hidangan western disediakan. Kita juga boleh bawa motosikal kita. Tengok di kiri kanan saya ni ada motosikal. Saya pun ada satu motor macam ni. Tak sabar nak make up dengan percuma. Ini bukan live. Wah, tak peganjat kan. Terangkit koning bos saya kan. Bukan hadiah ni. Bukan hadiah. Ini siapa yang menang? Pak jawab, makcik menang motor. Tak ada. Hari ni maknanya kalau nak tune motor kan, kalau nak make up motor jadi cantik macam ni, sinilah tempat dia. Begitu juga kalau siapa yang nak cuci motosikal, sinilah dengan bahan pencuci yang berkualiti. Bukan kaleng-kaleng lah orang cakap, bukan biasa-biasa. Maknanya yang hebat-hebat dah ni. Di Garage Kitchen ada makanan western, beroperasi setiap hari daripada jam 3 petang hingga 11 malam, kecuali pada hari Isnin. Hari Isnin cuti. Jadi pada siapa yang berminat, bolehlah menghubungi saudara Muhammad Muzammil di 0192327887. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Secara kesimpulannya, klinik keluarga bahagia ini kita banyak menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan. Bukannya kita nak kata itu jawapan yang terbaik, tapi mungkin boleh dijadikan asas panduan dan juga rujukan. Mungkin kita boleh membuat satu keputusan lebih baik. Kerana kebanyakan masalah-masalah dikemukakan ini ada kena dan kaitannya dengan kehidupan kita seharian. Jadi, saya terima kasih banyak sekali lagi kepada Garage Kitchen Motorcraft Garage. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya minta maaf banyak. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Menurut kurang itu berpunca pada kelemahan kami sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih.
Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.